Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Alhamdulillah malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azham Adam dalam sesi perkongsian ilmu kesihatan. Okey, so biasanya saya tak cover malam Sabtu ni, tapi saya cover malam ni untuk bersama dengan anda semua. Alright, kebetulan Dr. Donin Darus berada di Penang, tak silap saya. Okey, so apa pun malam ni saya harap anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Kita bersiaran di dua platform seperti biasa. So sesi malam ni saya nak sentuh sikit tentang apa? Tentang satu penyakit yang ramai orang kena sebenarnya, iaitu penyakit yang ada kaitan dengan saraf ya. So sakit urat saraf. Now, antara banyak penyakit urat saraf ni kan yang orang kena ni, rata-ratanya hampir 60-70% mereka yang kena sakit urat saraf ni dia ada kaitan dengan kencing manis. Kerana kencing manis tu antara kita panggil complication daripada kencing manis ni adalah dia akan efek pada urat saraf. Ada yang nama dia diabetic neuropathy. Sebelum kita ke topik, saya nak menyapa kita punya followers yang setia dan sangat-sangatlah loyal, dan kita punya saya sangat menghargai kehadiran dan kesetiaan anda semua. Nampak di situ, waalaikumsalam Puan Nur Hanim, Puan Huriah Humaidi, waalaikumsalam Puan Rosiah Dahari, waalaikumsalam Puan Nur Aisyah Esa, Puan Rosnah pun ada di situ Baik, Cik Nur pun ada. Okey, Puan Nurin Arifin, alhamdulillah, Puan Shima pun ada. So saya ucapkan terima kasih banyak pada anda semua kerana sudi hadir, tak jemu-jemu. Harapan saya seperti biasa, malam ni adalah malam yang anda dapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah, amin. Okey, kita terus ke topik berkenaan dengan sakit urat saraf ni. Sakit urat saraf ni, seperti yang saya sedia maklum, malam ni saya nak fokus kepada complication urat saraf yang paling banyak orang kena sebenarnya. Of course, kalau kita cerita pasal urat saraf, dia ada masalah saraf seperti yang kita panggil neuritis. Lepas tu stroke juga adalah penyakit urat saraf. Tetapi yang paling sering orang kena adalah yang dinamakan neuropathy. Okey, so sebenarnya kencing manis ni, diabetik kencing manis ni adalah penyebab utama kepada kerosakan saraf yang berlaku kepada majoriti daripada pesakit. Kerana apa? Apa yang berlaku bila seseorang itu kena kencing manis? Nombor satu, kita dah sedia maklum apa berlaku. Nombor satu, berlakunya keadaan gula dalam darah yang tinggi, yang kita panggil sebagai hyperglycemia. Okey, satu. Kemudian apa lagi yang berlaku terhadap mereka yang ada kencing manis? Kerana gula darah yang tinggi, jadi aliran darah juga akan terjejas. Darah akan menjadi pekat. Sebab gula bila tinggi, darah pekat, pembuluh darah pun dia menguncup, jadi aliran darah tidak lancar. Satu. So bila darah tidak lancar, bukan sekadar pada seluruh organ badan, tetapi perlu diingat, sistem saraf juga memerlukan apa? Memerlukan sumber oksigen dan sumber zat dan nutrien untuk berfungsi. So apa yang berlaku bila saraf tu rosak? Apa penyebab dia? Penyebab dia sebab aliran darah tak lancar kepada saraf, maka saraf tak akan dapat cukup oksigen dan cukup zat dan nutrisi. Dan apabila keadaan ini berlaku saban tahun, kan, long term, jadi saraf tu akan kurang oksigen, kurang zat, kurang oksigen, kurang zat. Jadi kita dah boleh sedia maklum akan berlakunya apa? Penurunan fungsi. Kita panggil sebagai radang saraf atau neuropathy. Okey, itu satu. Dan bila badan kita tinggi dengan gula juga, gula tinggi dalam badan ni mengganggu sistem signaling. Dia ganggu sistem signaling antara saraf dengan saraf tu. Kan ada dipanggil sebagai synapse tu. Dia ganggu. Jadi itu juga boleh menyebabkan lagi, memperburukkan lagi masalah neuropathy ni. Okey. Now, so kita dah sedia maklum dua faktor tersebut Okey. Dan ada juga penyebab utamanya juga adalah, antara penyebab utama yang menyebabkan saraf boleh terjejas adalah mereka yang ada masalah buah pinggang, CKD, atau kita panggil sebagai chronic kidney disease. Sebab bila buah pinggang tak berfungsi dengan baik, maka toksin dalam badan ni akan berkumpul. Toksin build up. Toksin build up ni apa dia buat? Toksin itu sendiri akan merosakkan saraf. Jadi biasanya pesakit kencing manis, komplikasinya adalah kepada buah pinggang. So bila buah pinggang pun ada masalah, toksin berkumpul,
toksin yang penuh dalam badan ni dia akan rosakkan saraf juga, ya, macam tu. Itu penyebab utama. Kemudian ini faktor risiko lagi. Antara penyebab utama saraf boleh rosak adalah khususnya kepada perokok-perokok, smokers. Sebab bila seorang itu merokok, apa yang berlaku? Merokok ni merosakkan saluran darah, mengganggu aliran darah, dan kita dah sedia maklum, bila aliran darah tidak lancar, blood flow terganggu, oksigen tak cukup, zat pun tidak cukup untuk disupply kepada saraf. Jadi ini boleh merosakkan lagi saraf. Okey, jadi merokok juga adalah antara faktor dan penyebab risiko utama kepada masalah saraf. Kemudian ada yang lagi, nombor 2 adalah mereka yang obesity, mereka yang ada berat badan yang berlebihan, obese. Sebab berat badan berlebihan ni dia memberi stres. So berat badan berlebihan ni dia memberi metabolic stress, kan? Bukan sekadar kerana berat badan itu sendiri yang berat, kan? Tetapi kadar lemak ni, lemak dalam badan kalau tinggi, apa dia buat? Dia menekan organ-organ dalam badan. Dan lemak ni dia ada sel adipocyte. Sel lemak adipocyte apa dia buat? Dia mengeluarkan keradangan, menyebabkan radang-radang dalam badan, termasuklah radang di saraf. Sebab tu nak bantu fungsi saraf, kita kena turunkan berat badan, kita kena turunkan kadar lemak dalam badan. Okey? Right, itu fungsi dia. Now, kalau kita pergi ke jenis-jenis masalah saraf ni, urat saraf yang disebabkan oleh kencing manis atau yang kita namakan sebagai diabetic neuropathy ni, ada yang paling tersering nama dia peripheral neuropathy. Kenapa peripheral? Peripheral ni maksudnya hujung-hujung. Nak bagi mudah faham, hujung-hujung. Jadi peripheral neuropathy adalah apa yang berlaku apabila aliran darah kepada hujung-hujung organ pada badan kita ni kurang supply darah, kurang supply zat. Jadi hujung-hujung daripada badan kita apa dia? Seperti anggota-anggota badan dalam bentuk hujung-hujung jari kaki, ibu jari kaki, kan, kaki. So biasanya kalau radang saraf tu, permulaan dia akan timbul gejala di rasa kebas-kebas, rasa nyilu-nyilu tu, kan, rasa macam mencucuk-cucuk tu, mula pada hujung jari kaki dahulu. First. Kemudian barulah dia akan menjala, kita panggil, barulah dia akan timbul gejala di hujung jari tangan. So dia bukan mula kat tangan dulu, dia mula dekat hujung jari kaki dahulu. Okey? Sebab aliran darahnya, supply-nya begitu. Alright. Kemudian ada yang nama dia autonomic neuropathy. Ini jenis dia. Autonomic neuropathy ni sesuai dengan nama dia. Autonomic adalah sistem saraf autonomik. So sistem saraf autonomik fungsinya adalah untuk mengawal apa? Mengawal tekanan darah kita, mengawal detak jantung kita, heart rate, mengawal kita punya proses sweating atau perpeluhan, mengawal kita punya bladder contraction, mengawal kita punya pundi kencing, mengawal apa lagi? Kita punya pergerakan usus, digestive, right? Dan mengawal juga kita punya organ-organ sexual organ, alright, untuk berfungsi dengan baik. Jadi sistem saraf autonomik ini sangat penting. Jadi apabila berlaku masalah atau radang saraf autonomik ini, jadi banyak gejala-gejala yang daripada organ tersebut boleh timbul. Contoh, bila radang saraf di autonomik, antara gejalanya boleh menyebabkan tekanan darah meningkat, detak jantung juga meningkat, kemudian kerap berpeluh. Kita panggil profuse sweating nama dia. So kerap berpeluh ni, kan, juga adalah tanda-tanda bahawa saraf dah terjejas. Lepas tu kerap kencing juga. Perasan tak orang yang kena kencing manis ni, dia akan gejala ni kerap kencing, kan? Sebab itu menandakan bahawa saraf dah terjejas, saraf autonomik, ya. Kemudian ada yang cakap masalah sembelit, kan, susah nak membuang. Itu juga boleh menandakan bahawa saraf dah terjejas, Dan of course, kalau buat lelaki-lelaki yang ada kencing manis lama tu, ada masalah ED, erectile dysfunction, mati pucuk. Itu juga boleh memberi indikasi bahawa mungkin ada masalah pada sistem saraf autonomik. Now, itu nombor 2. Nombor 3, apa lagi jenis dia? Ada yang nama dia proximal neuropathy. Proximal neuropathy ni adalah biasanya saraf yang terjejas di bahagian proximal. Gejalanya lebih kepada sakit-sakit atau dia rasa mencucuk, kebas-kebas di bahagian hip, pinggul,
di bahagian peha, dan juga di bahagian buttocks, bahagian belakang. So kalau rasa kebas-kebas di bahagian di situ, mungkin sistem saraf proximal neuropathy dah terjejas. Okey. Sekarang kita cerita tentang, sebelum saya nak pergi ke tanda-tanda atau gejala daripada radang saraf ni, saya nak bagi tahu anda satu berita baik sebenarnya. Now, berita baik untuk mereka yang ada masalah saraf ni adalah kerana naratif sebelum ini mengatakan bahawa apabila saraf kita dah rosak, saraf kita dah terjejas, maka saraf kita dah tak ada daya dan upaya lagi nak memulihkan saraf. Maksudnya kalau saraf tu dah mati, matilah, kan? Namun dalam 2-3 tahun terakhir ni, para pengkaji dah buat kajian, dan kajian ini memberikan berita yang sangat baik kepada mereka yang menderita neuropathy ni, saraf. Kajian menunjukkan bahawa saraf yang walaupun dah mati, okey, tetapi saraf juga ada kemampuan untuk regrow balik. Dia boleh tumbuh dan hidup balik, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah berita baik. Tetapi dengan syarat. Dia bukan tumbuh atau hidup balik macam tu je. Dia ada syarat dia. Syarat dia nombor 1, blood flow kena cantik. Jadi kalau kita nak menumbuhkan balik, menghidupkan balik sistem saraf yang dah mati atau yang dah terjejas, nombor 1 fokus kita kena pastikan blood flow ke saraf itu lancar. Kenapa kena lancar? Sebab saraf ni dia nak hidup, dia memerlukan 2 unsur. Dia perlukan oksigen, dia perlukan zat dan nutrien. Okey, jadi aliran darah yang lancar dapat mensupply 2 faktor tersebut. Nombor 1. Nombor 2 apa lagi? Syarat untuk saraf dapat hidup kembali adalah dia memerlukan stimulation, stimulasi. Apa maksud stimulasi ni? Kita perlu stimulate dia, bahagi dia, sebab saraf ni dia akan mengeluarkan signal-signal. Signal-signal ni hanya akan keluar bila stimulasikan. So antara cara untuk menstimulatekan saraf ni adalah antara yang paling bagus dengan menggunakan teknik acupuncture sebenarnya. Itu yang bagus untuk stimulatekan saraf. Alright. Kemudian faktor nombor 3, kita dah lancarkan aliran darah, kita dah stimulate. Nombor 3, kita kena re-educate balik. Maksud re-educate saraf ni adalah saraf kita ni dia ada memori. Okey, so kita nak educate saraf kita tu, kita kena sentiasa stimulate dan memberikan asupan nutrisi yang diperlukan. Di samping kita educate dia, maksudnya kita memberi asupan nutrisi dan juga support kepada saraf kita dalam bentuk kita punya pergerakan, dalam bentuk kita punya movement. Okey, itu cara dia. Alright, so itu berita gembira lah. Jadi jangan patah semangat atau jangan down kalau misalkan anda dah lama bertahun-tahun ada masalah saraf ni. Okey, masih ada harapan insya-Allah dengan syarat. Okey, sekarang kita pergi ke signs and symptoms. Gejala umum daripada masalah saraf ni adalah nombor 1, yes, ini semua orang akan hadapi. Numbness, akan rasa kebas-kebas, numbness. Nombor 2, akan berlakunya masalah kurang rasa. Jadi dia tak dapat nak bezakan rasa sakit dan rasa panas tu. Dia macam dia dah enam kan, dia dah kebas-kebas, tak rasa lah panas atau sakit. Nombor 3 apa lagi? Mungkin akan berlaku gejala burning sensation. Maksudnya dia rasa panas-panas, pijar kita panggil. Orang kita panggil pijar kan. Okey, pijar dan mencucuk-cucuk. Kalau cucuk ni istilah dia pins and needle sensation. Cucuk-cucuk. Okey, kemudian apa lagi? Muscle cramp. Boleh jadi berlaku juga kekejangan otot kepada mereka yang ada masalah saraf ni. Okey, apa yang kita takuti, apa yang kita khawatiri untuk mereka yang ada masalah ni adalah apabila seseorang tu dia ada masalah saraf dan mereka tidak ada rasa. Maksudnya khususnya di hujung kaki, dia rasa kebas kan, dia tak dapat nak bezakan rasa panas dan sakit. Jadi kita khawatir sangat bila dia terlanggar meja ke, dia terpijak benda tajam, terpijak paku, dia tak rasa. Dan bila dia tak rasa, dia akan apa? Dia akan biar je lah. Dan inilah yang banyak berlaku pada pesakit kencing manis. Maka akan berlakulah gangrene foot kan. Ada yang kita panggil
luka yang tak sembuh kan. Sebab dia tak rasa sakit pun, saraf dia dah mati dah. Jadi kita sangat perlu hati-hatilah kalau mereka yang ada masalah saraf ni. Sebab complicationnya akan boleh berlaku foot ulcer. Kita panggil diabetic ulcer dekat kaki. Kemudian bila berlaku ulcer, akan berlaku jangkitan kuman, infection. Bila jangkitan kuman mula-mulanya pada bahagian luar kulit, dia boleh masuk ke dalam, kena bahagian tulang pula, kena bone infection. Dan bila ini berlaku, penyembuhan tak berlaku, jadi boleh menyebabkan gangrenous foot. Gangrene ni maksudnya sel dah mati, tidak ada cara lain. Itu yang kita nampak banyak yang kena potong kaki, potong ibu jari kaki kan. Dah masuk gangrene tahap. Jadi kita tak nak sampai ke tahap begitu. Okay? Alright. Kemudian kita nak pergi kepada mungkin penyebab-penyebab lain daripada masalah saraf ni. Okay? Antara penyebab utama, kalau kita fikirkan balik tadi, kita dah tahu nombor 1, hyperglycemia, gula dalam darah tinggi. Alright? Dah sedia maklum. Alright. Nombor 2, mungkin ada masalah apa lagi tu? Kurang blood flow, kurang aliran darah, menyebabkan kurang supply oksigen dan zat untuk saraf. Okay, nombor 3 ni ramai orang tak perasan. Kemungkinan juga adanya berlaku masalah kurang vitamin B12. Now, vitamin B12 ni ada nama dia mecobalamin. Macam tu Saya bagi anda nama saintifik. Mecobalamin. So biasanya kalau anda pergi ke klinik, anda akan check doktor saraf, neurologist ke apa, dia akan bagi anda satu vitamin, nama dia mecobalamin. Itulah vitamin B12. Sebab B12 ni sangat penting untuk fungsi saraf. Dan kebiasaannya, majoriti pesakit kencing manis yang dah ada komplikasi saraf mesti kurang vitamin B12. Sebab tu kita nak bantu saraf ni balik. Cara kita nak stimulasikan balik saraf dengan kita kena ambil vitamin B12. Okay? So anda kalau ada sekarang ada masalah, dah ada tanda-tanda dalam saraf, boleh cari di farmasi vitamin B12. Okay? Tapi biasanya dia datang dengan vitamin B complex lah. So vitamin B ni adalah vitamin kita panggil yang apa nama tu, ada 8 hingga 10 jenis. Vitamin B1, B2, B5, B6, B9, B12 lah. Okay? So biasanya dia tak datang satu, dia akan datang dengan kombinasi vitamin B5 ke sekali dengan B6, B12. So boleh cari di farmasi vitamin B complex. Brandnya apa tak kisah, asalkan anda cari saja. Tapi kalau daripada DND, kita punya vitamin B complex tersendirilah daripada Moringa Plus. Kalau daripada DND lah kalau anda tanya Okey. Kemudian apa lagi yang penyebab yang boleh menyebabkan saraf ni ada masalah? Boleh jadi daripada logam berat, heavy metal. Okey. So, untuk pengetahuan anda semua, logam berat atau toxic metal ni ada di sekitar kita. Okey. Antara toxic metal yang paling banyak kita terdedah adalah dalam bentuk arsenik. Saya dah pernah sentuh sebelum ni. Siapa pernah dengar arsenik? Okey. Arsenik ni kalau kita pernah ingat dulu, kan? Ada kes ialah racun. Kalau macam siapa ingat ada pelancong, ada adik kepada Kim Jong Un tu, kan? Ingat tak yang dia dibunuh di apa nama tu? Airport. Ingat tak? Menggunakan arsenik kan? Itu betul, tu racun arsenik. Tapi lebih kurang sama compound dia. Arsenik ni banyak terdapat dalam mana? Dalam nasi, dalam beras. So ramai daripada kita dah terdedah dengan logam berat arsenik ni sejak kita makan, sebab nasi adalah makanan ruji kita. Betul? Dan unfortunately, malangnya, kalau ikut kajian, kadar arsenik paling tinggi berada di beras jenis brown rice, beras perang, tuan-tuan dan puan-puan jadi memang beras perang ni sihat, tapi sebab ada masalah arsenik tersebut, jadi saya tak berapa nak recommend sangat, kan? Kalau ikut kajian, ranking paling rendah arsenik adalah pada beras basmati. Okey, so saya lebih suka sarankan beras basmati lah. Dan daripada mana datang arsenik ni? Daripada racun-racun yang disembuh oleh peladang-peladang, petani-petani sawah padi ni. Kita tak boleh salahkan sebab ini adalah industri. So industri semua menggunakan baja, menggunakan racun, ya. Jadi penuh dengan arsenik. Apakah cara untuk kita bersihkan arsenik ni? Caranya adalah anda kalau nak masak nasi, amalkan kaedah soaking. Maksudnya rendam nasi yang anda nak masak tu semalaman.
8-10 jam. Okey, besoknya baru anda pakai, dan bilas nasi tu kalau boleh lebih pada 3 kali. Kan, bas cuci, buang, cuci, buang. Tapi soaking tu akan melunturkan toxic metal arsenik tersebut. Itu antara kaedah lah. Okey. Alright, next apa lagi? Kita continue So, vitamin B12 sangat penting untuk anda. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita tingkatkan pengambilan makanan yang tinggi dengan vitamin B12. So, antara makanan yang paling tinggi vitamin B12 adalah telur ayam kampung. Yes, itu B12 lah. Kalau saya cukup suka ambil sumber nutritional yeast. Boleh cari di farmasi nutritional yeast. Itu antara sumber vitamin B12 yang plant based daripada sumber tumbuhan. Of course, B12 banyak juga terdapat dalam sumber-sumber daging haiwan, red meat, tapi kita perlu kurangkanlah kalau ikut kaedah DND. Okey, kemudian antara penyebab heavy metal, antara penyebab keracunan logam berat toxic metal ni, tadi dah arsenik. Nombor 2 adalah daripada jenis cadmium. Cadmium ni banyak daripada mana? Daripada rokok dan asap rokok. Jadi, kalau anda seorang penghisap rokok yang ada kencing manis, kemungkinan saraf anda untuk rosak adalah lebih cepat 7 kali ganda berbanding mereka yang tak hisap rokok. Jadi sebenarnya anda dah kena berhenti hisap rokok. Sebab yes, anda akan mempercepatkan lagi saraf anda rosak, Bukan sekadar saraf anda jadi rosak, mereka di sekitar anda yang tak merokok tu pun akan merasai tempiasnya. Jadi memanglah rokok ni adalah, kata orang, racun lah, So mungkin dah tiba masa anda berhenti hisap rokok lah, InsyaAllah. Saya doakan semoga anda diberikan hidayah untuk berhenti hisap rokok, InsyaAllah, amin. Kalau siapa yang merokok, Alright. Kemudian apa lagi? Okay, ini interesting. Antara logam berat yang boleh menyebabkan keracunan atau keradangan saraf adalah logam berat mercury. Mercury banyak terdapat dalam seafood, khususnya ikan. Okay? Kalau ikut kajian. Daripada mana datang mercury? Daripada contamination laut-lautan ni. Laut-lautan kita kan dah terkontaminasi dengan bahan-bahan sisa-sisa buangan toksik daripada kilang-kilang. So, mercury ni biasanya dia akan melekat dekat plankton, dekat makanan ikan. Ikan ni pula makan plankton tersebut. Jadi isi ikan yang ada di lautan memang dah dicemari dengan mercury. Ikan ni pula kita makan. Jadi kita akan tercemar dengan mercury ni, menyebabkan apa? Menyebabkan kerosakan saraf. Sebab itulah, kalau boleh anda cari makan ikan tu, ada yang nama dia Nordic Sea, wild caught Nordic Sea. Maksudnya ikan yang tak diternak, yang ditangkap di lautan Nordic tu, dekat Scandinavian punya laut tu, yang dikatakan paling minimum contamination dia, kurang dia punya pengaruh pencemaran dia, kan? Tapi kalau susah nak dapat sebab mahal, tak apa. Bukanlah kita nak anti sangat ikan ni. Makan secara moderation. Sebab konsep dia, ikan yang paling besar dari yang paling kecil tu paling tinggi mercury. So paling besar contoh dia apa? Tuna, salmon. Betul? Itu kalau kita check memang paling tinggi dengan mercury. Paling kecil apa? Ikan bilis. Di antara tengah-tengah saiz, yang medium size, sederhana, macam ikan kembung, ikan cencaru, kan, itu agak moderate atau masih boleh diterima lah kandungan mercury dia. Jadi boleh makan ikan yang macam saiz yang sederhana. Okey. Okey. Kemudian itu dari sudut heavy metal, toxic metal, Dan jadi macam mana cara untuk anda atasi masalah keracunan toxic metal ni? Caranya anda kena meningkatkan pengambilan makanan-makanan yang tinggi dengan klorofil. So tinggi dengan klorofil ni yang ada kita panggil pigmen hijau yang hanya terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Seperti kalau yang penting, yang bagus, ada nama dia alga sea. Lepas tu ginkgo biloba pun bagus, kan, dia boleh bantu. Apa nama, seaweed, kan, seaweed yang daripada organik pun bagus. Dia tinggi dengan dia kita panggil toxic metal binding. Dia boleh bantu untuk detox logam berat dalam badan. Okey, ada yang nama dia chlorella. Chlorella pun bagus. Okey, boleh cari di farmasi untuk bantu detox heavy metal. Alright, next apa dia? Penyebab yang lain boleh menyebabkan masalah saraf ni adalah mungkin badan anda kurang omega 3.
omega 3 deficiency. Boleh jadi juga sebab omega 3 ni ada manfaat antioksidan dan ianya adalah terdiri daripada lemak sihat dalam bentuk polyunsaturated fatty acid. Okey, perlu diingat sel kita ni, seluruh sel dalam badan kita ni adalah terdiri daripada lemak, khususnya lapisan membran luar tu memang kolesterol atau lemak lah. Kita panggil bilayer phospholipid nama dia. Okey, termasuk juga sel saraf. Pembungkus sel saraf, lapisan saraf tu adalah kolesterol. Okey, sebab itu kita kena meningkatkan pengambilan lemak sihat untuk menjaga kesihatan saraf kita. Okey, contoh dia apa lemak sihat? Daripada minyak kelapa dara, minyak zaitun, minyak red palm oil. Boleh, semua boleh ya. Santan kelapa sangat bagus. Santan tidak menyebabkan sakit jantung Kita kena pegang tu sebab santan sebenarnya walaupun dia saturated fat, lemak tepu, tapi ianya sihat. Okey, bukan salah santan kita kena sakit jantung, adalah disebabkan oleh keradangan, inflammation yang menyebabkan seseorang itu sakit jantung. Okey, so tingkatkan pengambilan lemak sihat. Kalau anda tingkatkan pengambilan lemak sihat, jadi saraf anda akan lebih sihat. Okey, kemudian kemungkinan penyebab lain adalah kurangnya satu komponen nama dia polyphenols. Polyphenol ni adalah antioksidan yang biasanya terdapat pada pigmen-pigmen warna di sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu keistimewaan dia, polyphenol. So anda kalau boleh, makanlah buah-buahan yang beraneka warna, rainbow colours. Kan, saya tak suka nak pinpoint satu buah pun, kerana semua buah istimewa, semua buah sihat, semua buah ada dia punya kekuatan phytochemicals dia. Contoh dia buah apple, buah pear, papaya, buah naga, semua boleh kan, sebab semua ada polyphenols yang ada manfaat anti radang dan juga anti inflamasi. Okey, itu contoh penyebab utama. Sekarang antara apakah kaedah atau strategi saya nak ajar anda? Kalau misalkan sekarang kita bagi situation anda adalah seorang pesakit kencing manis yang dah 5 tahun, okey, dan dah ada mula tanda-tanda radang saraf. Nombor 1, okey, kita go back to basic. Tadi saya dah sebut, fokus kita nak meningkatkan balik aliran darah ke saraf. Betul? Sebab saraf memerlukan supply oksigen dan juga zat. So, kita kena pastikan aliran darah lancar. Caranya macam mana? Nombor 1 adalah daripada pemakanan kita, diet. So, diet kita perlu jaga supaya diet yang kita makan ni diet yang rendah dengan makanan-makanan yang menyebabkan keradangan kepada pembuluh darah. Apakah makanan yang menyebabkan keradangan pada pembuluh darah? Tuan-tuan dan puan-puan, semua dah sedia maklum, number 1 is sugar. So, gula ni adalah musuh utama kita bersama, public enemy number 1. Okey? So, anda kalau nak pulihkan saraf, cuba pantang ambil gula sebulan sahaja. InsyaAllah anda akan rasa kesannya. Kan? Memang one simple step yang anda buat, walaupun nampak mudah ni, pantang gula ni, tapi efeknya sangat besar. Masalahnya anda tak pernah cuba je. Cuba buat dan you will feel the difference, insyaAllah. Okay? So, gula pantang sekurang-kurangnya sebulan atau paling bagus 3 bulan, anda akan dapat kesan. Sebab gula menyebabkan keradangan pada pembuluh darah. So, bila kita tak ambil gula, pembuluh darah tidak akan ada keradangan. Jadi, blood flow lebih lancar. Jadi, bila aliran darah lancar, saraf dapatlah supply oksigen dan juga zat tersebut. Okey. Kemudian, anda kena pastikan makanan anda low carbs, rendah dengan karbohidrat, dan high fat. Low carbs, high fat maksudnya rendah karbohidrat, tinggi lemak sihat. Okey. Kenapa kena rendah karbohidrat? Sebab carbs ni, contoh makanannya seperti nasi. Yang lebih teruk lagi, refined carbs, iaitu daripada makanan yang diproses. Kan, makanan segera semua refined carbs lah. Pizza ke, donat ke, kuih muih. Sebab carbs ni adalah satu makanan yang badan usus kita senang pecahkan dan diubah menjadi gula, menyebabkan gula dalam darah naik mendadak, blood spike. Okay, bila gula darah meningkat, apa yang berlaku? Hormon insulin juga meningkat. So, ada 2 faktor saya dah sentuh lama sebelum ni, iaitu hyperglycemia, hyperinsulinemia. 2 ni
adalah pencetus kepada keradangan. So sebab itu kita kena kawal kadar gula dalam darah dan kita kena kawal kadar insulin dalam darah. Barulah aliran darah, barulah pembuluh darah kita lancar dan sihat. Okey, itu that is the kita punya fokus kita. Kita fokus kepada root cause dia. Alright. Dan diet lemak yang high in fat seperti yang saya sebut tadi, lemak sihat dalam bentuk minyak kelapa dara, VCO, virgin coconut oil. Ambil santan pun tak apa, boleh. Minyak zaitun, olive oil, kalau boleh ada kemampuan carilah yang extra virgin olive oil kan. Itu kalau extra virgin maksudnya dia cold press, dia tidak melibatkan haba untuk mengekstrak dia punya zat. Kemudian nombor 3 of course minyak kelapa sawit merah, red palm oil juga baik, sihat ya. Antara yang bagus juga lemak adalah sacha inchi oil. Sacha inchi oil dalam bentuk polyunsaturated fat pun bagus juga, ada manfaat omega 3, 6 dan 9. Boleh cuba DND punya lah, kita punya trademark. Okey, kemudian apa lagi? Fokus nombor 2 untuk rawatan, untuk bantu masalah saraf anda kena fokus kepada foot care. Maksudnya kesihatan kaki. Kena betul-betul jaga kaki ni. Sebab apa? Sebab siapa masih ingat tadi saya sebut, gejala pertama yang akan menandakan seseorang tu ada masalah saraf, dia akan muncul dekat bahagian hujung kaki dahulu. Dia tak muncul kat tangan, dia akan muncul kat kaki dahulu. Dan biasanya orang tak perasan. Bila dah luka, bila dah ada ulcer baru perasan. So kena ada foot care, kena jaga foot care untuk memastikan bahawa anda melakukan daily check. Kena check kaki anda tu betul-betul tiap hari. Kena pantau dia, ada tak luka, ada tak blister, melecet, ada tak mungkin kemerahan kan. Sebab kita nak tangani dahulu sebelum dia jadi ulcer. Okey? Dan sangat baik sebenarnya kalau anda dapat buat rendaman kaki ni menggunakan Epsom salt. Okey, cari nanti di farmasi Epsom salt, EPSOM ejaan dia salt. Epsom salt ni adalah salt yang tinggi dengan magnesium. Okey, tinggi dengan magnesium. Bila anda rendam, caranya begini. Anda ambil satu sudu besar Epsom salt tu, rendam dalam 500 ml, dalam 1 liter air dalam baldi tu. Anda rendam dalam air suam selama 10 hingga 15 minit. Waktu pagi setelah bangun tidur dan waktu malam sebelum tidur. Okey. Kenapa magnesium? Kerana magnesium sangat penting untuk kesihatan pembuluh darah. Pembuluh darah kita memerlukan magnesium untuk proses dia, pelenturan dia, flexibility. Okey. So bila kita berendam kaki dalam Epsom salt, magnesium tersebut menyerap masuk. Dia serap masuk dalam badan, dalam pembuluh darah, dia menyihatkan pembuluh darah. Okey, so bila pembuluh darah sihat, apa yang berlaku? Saraf juga sihat. So itu dia punya kaitan dia. Okey, so cari Epsom salt. Okey, kemudian ini juga untuk memastikan apa? Garam ni adalah dia ada manfaat anti jangkitan kuman sebenarnya. Okey, so kita bukan sekadar baik untuk pembuluh darah, dia boleh bantu juga untuk membunuh kuman-kuman menggunakan garam ni. Okey. So foot care nombor 2, jaga kesihatan kaki anda dengan baik. Okey. Amalkan rendaman air garam. Alright. Dan pastikan daily check. Cari check kaki anda setiap hari daripada sama ada luka, ada blister, melecet atau kemerahan. Nombor 3. Ni best. Nombor 3 untuk bantu saraf adalah anda kena meningkatkan pengambilan pre dengan probiotics. Ni ada kena dengan diet. Prebiotics ni apa dia? Prebiotics adalah makanan kepada bakteria baik yang ada dalam usus kita. Dalam usus kita dia ada banyak bakteria. Okey, ada baik, ada buruk. Bukan buruk, ada jahat ya. So yang jahat dia contoh apa nama dia? Yang bakteria jahat nama dia H. pylori, Helicobacter pylori. Biasa yang ada selalu kena ulcer, ingat tak? Mesti doktor akan check H. pylori ni. Yang baik contoh dia apa? Banyak. Contohnya nama dia Bifidobacteria, Akkermansia, ni nama-nama lah, kan? Okey, Lactobacillus, itu nama-nama dia. So bila kita makan prebiotics ni makanan-makanan yang ada tinggi dengan serat atau fiber. Contoh dia apa?
semua buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi antara yang paling bagus adalah bawang putih, garlic. Sangat bagus. Nombor 2 adalah pisang. Pisang pun bagus. Nombor 3, betik pun bagus. Alright, tinggi dengan prebiotics. Dan onions, bawang besar pun bagus, tinggi dengan prebiotics. Okay? Tetapi secara umum semua buah ada. Alright, so lebihkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian jangan dilupakan probiotics. Probiotics ni adalah bakteria yang baik tadi. So, anda boleh dapatkan probiotics daripada makanan-makanan yang difermentasikan, fermented food. Contoh apa? Tahu, tempe. Kalau yang minat makanan Korea tu kimchi, natto, miso, apa lagi? Edamame, sauerkraut kalau daripada Germany tu kan. Semuanya boleh tu. Kalau saya punya favourite apa dia? Saya cukup suka kombucha lah. Kombucha ni makanan yang diperam dengan menggunakan air gula daripada tebu biasanya. Memang tebu atau gula nirah. So anda boleh cari kombucha, cukup baik, cukup sedap, penuh dengan probiotics. Okay? Kenapa probiotics ni penting? Sebab probiotics ni bakteria ni dia punya fungsi pada badan kita. Hampir semua organ ada kaitan dengan usus kita. Ada yang gut brain axis, gut perut kaitan dengan kesihatan otak. Ada gut lung axis, perut dengan paru-paru. Ada gut liver axis, perut dengan hati. Ada gut kidney axis, perut dengan buah pinggang. Semuanya ada kaitan. Okay? Jadi sebab itu kalau nak sihat tubuh badan, kita kena sihat perut dan usus kita. Caranya dengan makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran lah. It's quite simple. Okay? Kalau tanya ada soalan daripada DND, ada ke pre dengan probiotics? Okey, daripada DND kita ada nama dia DND Bioserat. Kalau nak tanyalah, itu daripada produk DND Bioserat. Okey. Kemudian sedikit lagi saya nak sentuh. Kalau penama tu kita nak tanya saya, kalau tanya saya suplemen yang paling penting untuk proses penama tu healing daripada saraf, healing proses nerve, nombor 1 anda kena cari ALA. Alpha lipoic acid. ALA ni kalau di dalam makanan ada. Tetapi saya rasa saya lebih suka ambil daripada sumber-sumber suplemen yang berkualiti daripada farmasi. So cari ALA, alpha lipoic acid. Sebab alpha lipoic acid ni dia antioksidan. Satu, fungsinya mengawal gejala sakit dan tingling tu, atau gejala yang saraf tadi tu. Kemudian dia mengawal, dia prevent progress. Dia akan memastikan tak berlaku lagi kerosakan saraf yang berlanjutan. So cari ALA. Nombor 2 ada nama dia NAD. NAD ni bahasa pendek dia, bahasa panjangnya nicotinamide adenine dinucleotide. Panjang tak apa, pendek dia NAD je. NAD ni penting sebab dia menurunkan masalah keradangan di saraf dan dia beri asupan zat kepada saraf, NAD ni. So ALA, NAD. Nombor 3 vitamin D3, D3, K2. Pastikan D3 ni dosnya mencukupi lah, minimum 5,000 ke 10,000 IU. Okay? Dan mesti ada K2. D3 pun sangat penting untuk fungsi saraf. Alright? So dapat carikan 3 ni, insyaAllah anda akan dapat bantu saraf anda. Dan kalau kita pergi balik tadi kepada step-step untuk bantu saraf, ada tadi kita restore blood flow. Kita nak pastikan lancarkan aliran darah. Kemudian step number 2, kita nak kejutkan, kita nak stimulatekan saraf tu kembali. Istilahnya kita nak jaga waking up the nerve by stimulation. Dengan anda boleh cari mungkin pengamal-pengamal acupuncture yang bagus. Okey, sangat baik untuk mengaktifkan saraf menggunakan teknik acupuncture. Okey, boleh bantu. Nombor 3, of course, kita nak turn off, kita nak switch off saraf yang menyebabkan rasa sakit tersebut. Kita nak stabilkan balik signal saraf tu kepada signal yang baik. So antara cara nak kembali stabilkan balik signal tu dengan menggunakan 3 suplemen tadi, ALA, NAD dengan vitamin D3K2, insyaAllah. Okey. Dan tak lupa juga, kalau anda nak dapat sumber vitamin D yang alami, jangan lupa, okey, setiap pagi tu amalkan apa? Brisk walking, berjalan untuk lancarkan aliran darah. Minimum 20 minit sehari. Sambil brisk walking, buat sunbathing, berjemur untuk dapat vitamin D3. 20 minit saja sehari. Okey, timing dia antara 9.30 hingga
11.30 pagi. Itu cara paling alami untuk dapat vitamin D. Okay, thank you very much semua. Saya harap saya tak mengambil waktu yang lama untuk anda semua. Seperti biasa, saya doakan untuk anda, misalkan kalau ada yang ada masalah kesihatan, saya doakan semoga anda dipermudah urusan, diberi kekuatan, diberi kesembuhan dan syifa, amin. InsyaAllah kita bertemu di waktu yang lain. Saya harap malam ni anda dapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan let go dan feel good semua. Selamat beristirahat bersama keluarga dan have a good weekend. Thank you.